أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan, puan-puan, sidang maghrib yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah giliran saya untuk menyampaikan daras malfuzat Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mendirikan solat. Kemudian tanda seterusnya yang harus ada dalam diri seorang muttaqi ialah wa yuqimunas shalah. Surah Al-Baqarah ayat 4. yakni mendirikan solat. Di sini digunakan perkataan mendirikan. Ia juga mengisyaratkan ke arah bekerja keras yang merupakan ciri seorang muttaqi. Maknanya, apabila dia mula mendirikan solat, maka dia berhadapan dengan berbagai perasaan was-was, di mana walaupun dia berusaha mendirikan solatnya, tetap sahaja jatuh bangun. Apabila dia mengucapkan Allahu Akbar, maka akan muncul satu rasa was-was di dalam hatinya yang akan membawa dia kemana-mana arah dalam kerisauan. Setiap saat sentiasa berperang. Tetapi solat yang jatuh bangun itu didirikan dengan penuh susah payah. Berkali-kali dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon doa supaya solatnya dapat didirikan dan menginginkan petunjuk Siratal Mustaqim. Yang dengan itu solatnya boleh berdiri. Dalam pertarungan dengan rasa was-was ini, seorang muttaqi sama seperti anak kecil. yakni mereka jatuh bangun di hadapan Tuhan, menangis dan berkata, aku sedang akhlada ilal ard. yakni dalam surah Al-A'raf ayat 177. Jadi inilah peperangan dalam solat yang harus dihadapi oleh seorang muttaqi dengan jiwanya. Dan atas sebab itu jugalah dia sentiasa mendapat ganjaran yang berterusan. Beberapa orang ada yang hendak menjauhkan dengan segera rasa was-was mereka dalam solat. Sedangkan tujuan wa yuqimunas sholata adalah lain. Adakah Tuhan tidak tahu? Ucapan Hazrat Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaihi ialah pahala akan berterusan selagi mujahadah masih ada. Dan apabila mujahadah sudah tiada, maka pahala juga akan berakhir. Seolah-olah syaum dan solat dikatakan sebagai amalan, selain di dalamnya juga ada usaha keras menentang was-was. Tetapi apabila di dalamnya sudah mendapat kedudukan yang tinggi, dan orang yang mengerjakan puasa dan solat itu sudah bebas dari usaha keras, takwa dan sudah diwarnai dengan kesolehan, maka syaum dan solat bukan lagi amalan. Dalam hal ini, dia telah ditanya bahwa adakah sekarang solat sudah dimaafkan? Kerana pahala itu hanya diberikan semasa kerja keras dilakukan. Jadi sebenarnya, di sini solat sekarang bukan lagi amalan, tetapi ianya satu nikmat. Solat itu satu bahagian makanan baginya, yang dinyatakan sebagai qurratul ain, seolah-olah ini adalah nilai surga. Orang yang bermujahadah dalam pertarungan, mereka itu berperang, dan mereka ini telah mendapat keselamatan. Maksudnya ialah apabila suluk seseorang itu berakhir, maka musibat juga akan berakhir. Misalnya apabila seorang mukhannas mengatakan bahwa dia tidak lagi terdorong untuk melihat mana-mana wanita. Apa nikmat atau pahala yang dia akan dapat? Dia tidak lagi mempunyai sifat berpandangan berahi. Tetapi apabila seorang lelaki normal berbuat seperti itu, maka sudah pasti dia akan mendapat pahala. Demikian juga insan yang melalui ribuan tempat sehingga menyebabkan dia berpengalaman dalam beberapa perkara yang menjadikannya kuat. Dia telah berdamai dengan jiwanya. Sekarang dia berada dalam syurga.
tetapi pahala seperti yang dahulu tidak lagi dia perolehi. Dia telah melakukan perniagaan di mana sekarang sedang menikmati keuntungan, namun keadaan yang dahulu tidak kekal. Ada satu perkara dalam diri manusia. Dengan terus-menerus bekerja keras, ia akhirnya menjadi kebiasaan. Seseorang insan yang secara tabii merasa seronok, dia tidak mahu suatu pekerjaan itu disingkirkan daripadanya. Secara semula jadi, dia tidak akan berganjak dari situ. Jadi had ittiqa dan takwa tidak terbuka secara keseluruhan. Malah ia sejenis dakwaan. Infak min rizqillah. Kemudian dalam ciri-ciri orang bertakwa ialah ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 4. Di sini untuk orang muttaqi digunakan lafaz mimma karena waktu itu dia berada dalam keadaan buta. Sebab itu, apa sahaja yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, daripadanya sedikit diberikan atas nama Tuhan. Apa yang benar ialah jika dia mempunyai mata, maka akan melihat bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Ini adalah hijab yang perlu dalam ittiqa. Tuntutan keadaan ittiqa ini telah menyebabkan muttaqi memberikan sesuatu apa yang telah diberikan Tuhan. Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam ketika hari-hari kewafatan, baginda selalu bertanya kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa masih adakah sesuatu di rumah. Dapat diketahui bahwa ada 1 dinar. Dikatakan bahwa ini jauh daripada kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam di mana ada suatu benda yang disimpan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui darjat ittiqa dan mencapai kesolehan. Sebab itu mimma tidak ada dalam ciri-cirinya. Kerana orang itu buta jika masih menyimpan sesuatu dan juga memberikan sesuatu pada jalan Allah, Tuhan. Ia juga berperang dengan jiwanya. Akibatnya, ada yang dia simpan dan ada yang diberikan. Namun, Rasulullah SAW telah memberikan semuanya pada jalan Tuhan dan tidak menyimpan sedikit pun. Sebagaimana dalam karangan dalam Mahutsu, ada 3 keadaan insan yang disentuh, bermula dari peringkat bawah sehingga peringkat paling atas. Demikian juga Al-Quran telah datang untuk menyempurnakan semua tingkatan kemajuan insan yang bermula dari ittiqa. Ini adalah satu jalan yang penuh dengan usaha keras. Ini adalah medan yang sangat berbahaya. Pada tangan mereka ada pedang dan musuh juga ada pedang. Jika selamat, maka ia telah mendapat keselamatan. Jika tidak, maka mereka akan menjadi asfalis safilin. Jadi di sini dalam sifat muttaqi tidak ada dikatakan bahwa apa sahaja yang kami berikan, semuanya hendaklah dibelanjakan. Dalam diri muttaqi itu tidak ada kekuatan iman seperti yang dimiliki oleh seorang nabi, yakni pembimbing kita yang sempurna memberikan semua apa yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepadanya. Sebab itu lebih awal diletakkan cukai yang kecil supaya apabila sudah merasa intinya, maka mereka bersedia untuk merendahkan diri. Malfuzat jilid 1, halaman 25 dan 27. Jadi inilah sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam kitab Malfuzat. Saya juga ingin mencadangkan kepada tuan-tuan bahwa simpanlah lembaran-lembaran Malfuzat ini. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan ada masa ke lapangan, maka bacalah kembali untuk mendapatkan lebih kefahaman. Jadi apabila ada yang tidak faham, di kesempatan-kesempatan pengajian, kesempatan-kesempatan majlis soal jawab, maka di sana boleh ditanyakan kepada para mubalik-mubalik yang ada di sini. Jadi dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.